Jika tadi kita berbincang tentang kepimpinan pendidikan dari segi pengetua sekolah. Sekarang ini kita berbincang pula tentang kepimpinan pelajar. Dan ia juga adalah satu sidang kemuncak serantau, sidang kemuncak kepimpinan pelajar serantau, RSLS, dan kita bersama dengan Profesor Datuk Dr. Rohana binti Yusof yang merupakan pengerusi maklum merangkap timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan alumni antarabangsa di Universiti Malaya. Dan kita juga bersama dengan Fanit Syara Kamfon, iaitu Setiausaha Program Regional Student Leadership Summit 2015. Terima kasih kerana bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Jika kita bercakap tentang kepimpinan pelajar, apa yang dimaksudkan? Mungkin Profesor Datuk boleh mulakan. Okay, terima kasih Terence. Terima kasih menjemput kami hari ini. Sebenarnya kita bercakap tentang ni kepimpinan pelajar, student leaders. Ya. Jadi kita akan adakan regional summit ni ialah untuk this is a regional summit untuk mengenali ASEAN dengan lebih dekat. Ya. Kita punya tema kali ini ialah kita punya tema ialah bringing ASEAN forward, soaring to the greater height. Jadi kita bawa semua student leader kita ke pemimpin pelajar untuk mengenali, untuk mengetahui lebih banyak tentang ASEAN dan untuk memberi idea-idea baru dan untuk mereka lebih mengetahui tentang apa itu ASEAN Community and so on. Jadi dalam summit ni kita akan dapati banyak pemimpin pelajar dan kita nak pemimpin pelajar kita ni memahami tentang ASEAN, konsep ASEAN dan ASEAN Community. Jadi when we talk about leadership, mereka lah yang akan memimpin kawan-kawan mereka dan mereka juga in the near future mereka juga mungkin menjadi leaders dalam negara, kita harap. Anda merupakan seorang pemimpin, Fanit Syara. Dari segi penganjuran dan sebagainya sudah pasti banyak tugasan yang telah pun anda laksanakan setakat ini. Jadi bagaimana pengalaman ini untuk menganjurkan suatu acara yang serantau, menggabungkan pelajar-pelajar, pemimpin pelajar daripada seluruh ASEAN dan juga merencana dari segi logistiknya. Bagaimana semua ini mengajar anda sebagai seorang pemimpin? Yang pertama sekalinya saya kena akuilah untuk merancang dan mengendalikan program bersifat ASEAN ni, international ni memang sangat agak susah lah dan mencabar. Tapi saya rasa pengalaman yang saya dapat selama 3 tahun di Universiti Malaya dan saya sendiri telah dihantar ke program-program bentuk ASEAN. Baru-baru ni saya baru balik daripada Thailand, ASEAN Student Leadership Forum, dan saya rasa pengalaman yang saya dapat tu sangat membantu saya untuk mengendalikan projek ni. Dan saya rasa projek ni sebenarnya banyak mengajar kita untuk macam mana nak communicate in terms of macam mana kita nak increase soft skill kita, communication skill kita dalam English sebab kita nak communicate dengan kawan-kawan yang lain kan. Jadi kat sini baru kita nampak macam mana nak bawa diri kita as a leader supaya orang terima kita, at the same time kita cuba untuk blend in dengan diorang. Profesor Datuk, bagaimana kita akan merencanakan program yang menarik untuk pelajar-pelajar ini? Kerana kita ada objektif tertentu untuk disampaikan kepada mereka, tapi kita juga perlu akur bahawa golongan muda ni dia lain sikit. Dia punya cita rasa, their attention span is 140 characters on Twitter. Yes. Bagaimana kita nak memastikan bahawa mereka sebenarnya berada di dalam RSLS ini dan mereka sebenarnya memberi tumpuan dan perhatian sepenuhnya? Okey, Terence, program ni selama 5 hari ya. First day tu mereka sampai lah ya. Second day, jadi kita 2 hari di Universiti Malaya dan 2 hari lagi kita buat di Melaka. Jadi 2 hari Universiti Malaya ni kita ada forum lah ya, forum perbincangan. Because kita tak nak lecture ya. I think students ni they like you say lah, attention span dia very short ya. Jadi kita bagi dia berforum. Biar dia tanya soalan, ada dialog ya. Jadi itu yang kita buat di Universiti Malaya untuk 2 hari dan kemudian dia ada 3 topik lah ya, leaders of the future and then integrasi ASEAN ya, dan juga satu lagi ialah volunteerism, global volunteerism. So tiga topik ni mereka akan bincang lah ya. Kemudian 2 hari di Melaka. Di Melaka ni dia akan buat global volunteerism punya aktiviti. Jadi itu yang kita kata tak boleh duduk classroom saja. Kita bagi dia aktiviti so that dia understand apa maknanya ya, coming together, and participant ni semua bukan semua lokal ada international. Jadi these are a platform for them to be together and to understand and to actually kita bertolak ansur. Dan this is when you want to form a community, you need to do that, right?
Dari segi respon daripada rakan-rakan pelajar serantau, bagaimana? Adakah mereka berminat? Adakah mereka tahu apa itu kepimpinan pelajar, ataupun mereka pun mungkin sama-sama? Kerana kita baru saja bincangkan dengan tetamu sebelum ini, ada jurang di antara institusi-institusi pendidikan serantau, bukan sahaja Malaysia, Singapura, Brunei, tapi Thailand dan sebagainya. Mungkin ada jurang di situ. Jadi adakah mereka memahami konsep RSLS ini? Pertamanya, bila kita bercakap mengenai pemimpin mahasiswa, mungkin kita berbeza daripada segi background pendidikan kita. Tapi selalunya pemimpin ni ada satu pemikiran yang sama, iaitu macam mana kita nak bergerak ke depan. Jadi tema RSLS ni bertepatan macam mana untuk kita grooming pemimpin-pemimpin masa depan di ASEAN. Jadi saya kira pemimpin yang datang ni, mereka memahami apa konsep yang kami buat ni. Selama 2 hari program indoor, kita bukan sekadar ada sesi talk, kita ada sesi perbincangan supaya mereka ni dapat memberi idea sendiri, dan di penghujung RSLS pemimpin-pemimpin ni akan come up dengan resolusi. Resolusi berkaitan dengan ASEAN, yang mana resolusi itu kami akan kemukakan kepada pihak KPT dan kepada pihak AUN. Dan di peringkat ASEAN, AUN dan juga institusi-institusi terbabit, bagaimana mereka juga membantu untuk mengembangkan RSLS dan juga kepimpinan pelajar serantau, Profesor Dato'? Sebenarnya kita kan ada ialah AUN, Asian Networking and all that. Jadi kita akan gunakan platform ni lah kita minta pelajar mereka datang ke sini, kita invite mereka dan juga pelajar-pelajar kita together. Jadi inilah platform bila mereka bincang, the resolution tu yang akan kita bawa dari AUN kepada KPT. Ya, jadi bila nanti sidang kemuncak ASEAN ni, kita ada some resolution, and also kita tahu leaders kita faham what is going on. Jadi saya rasa dengan orang muda ni, kita bagi mereka faham dulu. Jadi faham barulah you can come up with ideas. Ya, kalau you tak faham pun apa tu ASEAN Community, apa yang kita nak buat. Jadi tak boleh nak ni kan. Jadi dia kena tahu apa yang dia nak, kenapa dia nak, semua tu penting untuk orang muda ni. Di media sosial, adakah RSLS juga dibincangkan? Kerana kata saya, ASEAN itu sendiri pun follower dia tak ramai. Jadi bagaimana di media sosial penerimaan kepada RSLS ini? Di penerimaan dari segi sudut lokal, kalau student UM sendiri, kami melihat benda ni sebagai satu kebanggaan lah, program international ni. Dari peringkat ASEAN, saya rasa kalau saya sendiri nak pergi Thailand itu, saya eager nak tahu apa yang kat Thailand, sampai saya Google culture yang dekat sana. So bagi saya, pendapat saya dekat dalam media sosial, sambutannya setakat ni tidaklah begitu hangat lah. Tapi menjelang ke hari kejadian tu, mungkin kita jangkakan lebih hit lah dekat Facebook dan juga Instagram, Twitter. So for the moment, banyak daripada diorang yang curious lah apa yang ada dekat KL, apa yang ada dekat Melaka. Jadi kami harap RSLS ni bukan sekadar platform untuk membincangkan perkara ASEAN, but at the same time mempromosikan KL dan juga Melaka. Apakah harapan Profesor Dato' pada akhirnya, bila resolusi ini lengkap dan sedia untuk disampaikan kepada KPT dan juga AUN, apakah harapan Profesor tentang kandungannya? Ya. Saya sangat berharap bila pelajar ni sudah faham apa itu ASEAN Community dan apa yang kita nak sebenarnya, mereka akan dapat memberi satu suggestion, satu idea yang membangun. Ya, bagaimana mereka yang muda-muda ni nak share one vision for ASEAN. Jadi itu yang sangat penting, sebab sekarang ni kita tak nampak apa yang mereka nampak, mereka tahu, mereka faham ke tidak, kita tak nampak. Jadi lepas ni kita harap mereka faham dan mereka sendiri akan keluar idea itu, because if it come from them, kalau keluar daripada mereka, mereka akan berusaha untuk menjalankannya. Kalau kita yang kata, buatlah ni, mereka tak jadi. Jadi saya sangat-sangat berharap mereka akan faham tentang ASEAN Community, dan mereka akan ada semangat untuk bekerjasama untuk serantau ini. Saya ingin panjangkan sikit apa yang Profesor Dato' sebutkan tadi tentang apa yang mereka faham tentang ASEAN. Kerana di Jabatan Penerangan kita mengancurkan ASEAN Quiz, dan kita boleh lihat ada negara-negara seperti Filipina yang memang mahir dalam memahami teori ASEAN, dan ada yang mungkin sama-sama mungkin tahu sedikit dan sebagainya. Jadi pada peringkat pelajar dan kepimpinan pelajar itu, adakah sama? Adakah mereka tahu tentang ASEAN? Adakah mereka sedar ada peranan untuk mereka mainkan? Saya rasa bila kita nak cakap mengenai kesedaran setiap orang mengenai ASEAN,
kita tak boleh nak cakap yang negara ni je yang tahu semua. Sebab saya rasa dekat peringkat Malaysia pun ada student yang cakna. Cuma mungkin kita tak grab student yang cakna tu. Kita bagi soalan quiz tu dekat student yang tak tahu ke kan. Jadi mungkin target kita salah lah. Cuma di peringkat leadership, peringkat students, saya rasa inilah RSLS ni the reason why kita buat, supaya mereka tahu. Yang mana yang tak tahu, tahu. Yang mana yang dah tahu, berkongsi ilmu dengan yang lain. Kita wawarkan sekali lagi kepada penonton-penonton kita tentang tarikh dan juga lokasi RSLS ini. Silakan Profesor Datuk. Okey, RSLS ni akan mula pada 10 hari bulan, 10 sampai 15 November, dan 2 hari di Universiti Malaya dan 2 hari di Melaka. Dan Melaka di Felda Tunggafa, Selandar Melaka. Jadi itu time frame, and also saya harap sangat lebih ramai pelajar yang mahu tahu tentang ASEAN datang ke ni. Baik, dengan itu kita ucapkan terima kasih kepada Profesor Datuk Dr. Rohana dan juga Fani Syarah kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia, dan kita ucapkan selamat berjaya dalam penganjuran RSLS 2015. Terima kasih.